Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita mengikuti satu sesi perbahasan ilmu berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan menggunakan kitab Mukhtasaru Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ringkasan Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kuliah kita yang lepas, kita telah pun menamatkan bahagian yang pertama daripada kitab kita ini, Al-Qismul Awwal. Bahagian yang pertama pada membahaskan berkenaan dengan Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, kuliah kita yang sebelum-sebelum ini, dia lebih menceritakan tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut bagaimana baginda makan, bagaimana baginda berjalan, bagaimana baginda tidur, dan semua yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda menyampai dan membacakan khutbah. Jadi itu kita katakan telah selesai pada kuliah kita yang lepas, iaitu Al-Qismul Awwal, bahagian yang pertama berkenaan dengan Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada malam ini kita nak memasuki perbahasan Al-Qismus Tsani, Al-Qismu Ats-Tsani, iaitu bahagian yang kedua daripada kitab ringkasan Zadul Ma'ad ini, bahagian yang kedua. Dan Al-Qismus Tsani ini disebutkan di sini fusulun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil ibadat, beberapa fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi dalam ibadat. Beberapa fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadat. Jadi kita katakan di sini bahawasanya yang pertamanya penulis kitab memulakan dengan Kitab At-Taharah, Kitab At-Taharah. Mungkin sebahagian dari kalangan kita tertanya-tanya, kalau kita membaca kitab-kitab fiqh, mesti kita akan jumpa bab yang pertama kebiasaannya adalah Babut Taharah. Biasa kita jumpa. Sedangkan kita kata At-Taharah ni atau bersuci ni, dia tidak pun termasuk dalam rukun Islam. Dia tidak termasuk dalam rukun Islam. Sedangkan kita mengatakan bahawasanya rukun Islam ini dia ada 5. Rukun Islam dia ada 5, iaitu 2 kalimah syahadah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, serta mengerjakan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Mengerjakan ibadah haji bagi yang berkemampuan.
Jadi di mananya letak duduknya taharah? Maknanya kalau kita nak bicara berkenaan dengan dua kalimah syahadah, okey. Salat, zakat, puasa Ramadan dan haji bagi yang berkemampuan. Tapi kalau kita buka kitab-kitab fiqh, maka kita akan mendapati perbahasan yang pertamanya adalah babut taharah ataupun kitabut taharah. Dan at-taharah ini adalah bersuci. Dia membawa erti an-nazafah. Kan kita biasa dengar kata-kata an-nazafatu minal iman. Jadi an-nazafah adalah at-taharah. Kebersihan adalah bersuci. Kebersihan adalah bersuci. Maka para ulama pun mendatangkan beberapa kenyataan-kenyataan. Kenapa metod para fuqaha kita, ulama-ulama fiqh kita dalam nak memulakan kitab, mereka akan mulakan kitab dengan kitab taharah dahulu? Ada dua pandangan. Pertama, kerana kata mereka, kalau kita nak terus kepada salat, walaupun salat inilah adalah rukun Islam yang paling utama sebenarnya bagi seseorang Muslim, yang paling tinggi adalah salat 5 waktu sehari semalam, tapi mereka kata salat tidak sah tanpa wuduk. La yaqbalullahu salata ahadikum bighairi wuduk. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang kamu tanpa wuduk. Maknanya bila Allah tidak menerima, maknanya tidak sah. Tidak sah dan tidak mengangkat kewajipan ke atas tanggungan kita, zimmah kita. Jadi oleh kerana itu kita katakan disebabkan salat tidak sah tanpa wuduk, maka para ulama menjadikan dan memberikan penekanan yang utama. Sebelum bicara salat, wuduk dulu. Sebelum bicara salat, wuduk dahulu. Tetapi sebahagian ulama mereka cenderung mengatakan bahawasanya ada hikmah dari sudut maknawi, Kenapa dimulakan kitab dengan kitab taharah bersuci? Maka ini menandakan isyarat daripada penulis kitab bahawasanya sesiapa yang nak memulakan pembacaan dan pembelajaran kitab tersebut hendaklah membersih dan menyucikan niatnya terlebih dahulu. Jadi sebab itu kitab yang pertama adalah kitab taharah dalam pelbagai perbahasan fiqh kita ini. Jadi sama juga kitab kita ini, walaupun ia bukan kitab fiqh, tetapi tuan-tuan kena jelas, penulis kitab Zadul Ma'ad ni adalah seorang yang faqih juga. Dan beliau adalah faqih dalam mazhab apa? Mazhab Hanbali. Al-Imam Syamsuddin Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau faqih dalam mazhab Hanbali. Ya, sama dengan gurunya Ibn Taymiyah. Bahkan kedua-dua mereka ini pun, Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan juga Al-Imam Ibn Al-Qayyim, kedua-dua mereka ini pun adalah min jumlati al-Hanabilah, tergolong dalam kalangan ulama-ulama Hanbali. Bukan mereka keluar pun daripada mazhab tu, tidak. Dari sudut fiqh, pandangan-pandangan mereka adalah pandangan ulama-ulama Hanbali. Jadi sebab itu kita katakan dalam penulisan kitab, maknanya dia faqih juga. Dia adalah seorang faqih walaupun dia ulama hadis betul. Ulama dalam bidang kerohanian, kewarakan, zuhud pun betul, Ibnul Qayyim. Ulama dalam bidang akidah pun betul. Dan dia juga hakikatnya adalah ulama dalam bidang fiqh. Jadi dia pun mulakan perbahasan ini. Dia kata awalan kitabut taharah. Yang pertama sekali adalah kitab at-taharah. Yang disebutkan di sini dalam subtopik, beliau mengatakan faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil wudu'. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa berwudu. Petunjuk Nabi dalam proses wudu. Baik. Dan kita sebut al-wudu' ni, dia adalah waw itu, waw yang pertama itu baris depan. Dan boleh juga dibaca dengan al-wudu'. Al-wudu'.
Cuma dari sudut maknanya berbeza. Al-wudu' berbeza dengan al-wudu'. Apa makna al-wudu' dan apa makna al-wudu'? Yang kita sebut sebentar tadi adalah al-wudu'. Maka kita katakan begini. Al-wudu' adalah air yang digunakan dalam proses berwudu'. Al-wudu' adalah air tu. Air yang kita gunakan dalam proses berwudu'. Manakala al-wudu' pula adalah proses kita menggunakan air tersebut. Proses perbuatan tu, perbuatan kita menggunakan air tersebut, kita membasuh dan menyapu kepada anggota-anggota wudu', maka kita katakan itu namanya adalah al-wudu'. Jadi kita nak tengok apakah petunjuk Nabi dalam berwudu'. Apakah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebut dalam riwayat-riwayat hadis tentang perkara tersebut. Maka pertama sekali disebutkan di sini, kana sallallahu alaihi wasallam yatawadda likulli salatin fi ghalibi ahyani. Nabi ni pada majoriti keadaan Nabi akan mengambil wuduk untuk setiap kali salat. Nabi akan mengambil wuduk untuk setiap kali salat. Maknanya apa? Maknanya pada majoriti keadaan, setiap kali masuk waktu salat yang baharu, Nabi akan memperbaharui wuduk. Itu makna dia. Maknanya Nabi berwuduk untuk setiap kali salat. Dan dikatakan di sini, warubbama, dan kadangkala, sallas salawata ataupun sallas salawat biwudu'in wahid. Dalam sebahagian keadaan, Nabi mendirikan beberapa jenis salat dengan wuduk yang sama sahaja. Maknanya Nabi tidak berhadas. Nabi menjaga wuduk, dan bila Nabi dalam keadaan berwuduk, maka kadangkala baginda melakukan banyak salat menggunakan wuduk yang sama sahaja. Menggunakan wuduk yang sama. Jadi kita dapat lihat di sini, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, bahawasanya petunjuk Nabi ni ada keluasan dalam hal ini. Maknanya tidaklah disyaratkan untuk kita ini kena jaga wuduk sampai 5 waktu salat kita sehari semalam dengan menggunakan wuduk yang sama sahaja. Dan kadang sebahagian orang berbangga pula. Dia kata saya 5 waktu salat sehari semalam wuduk 1 kali sahaja, guna wuduk yang sama sahaja. Sedangkan tak ada fadilat. Tak ada fadilat pun. Macam mana kita tahu tak ada fadilat? Kerana tak ada disebutkan dalam nas. Sedangkan yang sabitnya adalah Nabi SAW, setiap kali Nabi salat, Nabi memperbaharui wuduk. Betul. Cuma maksud saya adalah sampai 5 waktu itu. Itu spesifik isu tersebut. Adapun isu yang tu kita kena tengok juga kepada hujah tersebut dibina atas sandaran apa dia? Dalil apa dia? Adakah nasnya? Adakah hadisnya? Satu. Dan yang kedua, jika ada hadis tersebut, apakah statusnya pula? Yang ni semua adalah faktor yang kita kena ambil kira sebelum kita keluarkan satu-satu kenyataan fadilat tertentu bagi perbuatan tertentu. Ini asas sebenarnya. Ini adalah asas. Yang saya nak tekankan adalah bahawasanya kita ni fleksibel, diberikan keluasan dan kelapangan dalam isu ini. Kalau seseorang itu dia mampu tahan wuduknya daripada zuhur sampai asar, dan dia menggunakan wuduk bagi waktu zuhur tadi untuk melaksanakan salat asar, yang ni tak ada masalah. Dia tidaklah dilarang. Tapi kalaulah antara zuhur dan asar tersebut dia orang kata terbatal wuduknya, maka kalau dalam keadaan macam tu, apa salahnya dia memperbaharui wuduk? Tidak ada masalah pun pada tersebut. Baik. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu tawadda'a marrah. Nabi kita ini berwuduk sekali basuhan. Dan kita kena tahu bahawasanya dari sudut hukum, basuhan yang wajib hanyalah basuhan kali yang pertama.
basuhan anggota wuduk yang wajib hanyalah basuhan anggota yang pertama atau basuhan kali yang pertama. Adapun basuhan kali yang kedua, kali yang ketiga, hukumnya adalah sunat. Bahkan kata fuqaha, basuhan kali yang keempat adalah makruh. Basuhan kali yang keempat adalah makruh. Ini kata ulama dalam mazhab Syafi'i. Kerana tuntutannya adalah 3 kali. Ini yang afdal. Yang wajibnya sekali. Yang bila kita kata ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Yang mana terjemahannya, wahai orang yang beriman, apabila kalian mendirikan salat ataupun idza aradtum al-qiyam ila as-salah, apabila kamu ingin mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, Allah kata, basuhlah wajah kamu, basuhlah muka kamu. Jadi nak basuh berapa kali? Yang ni tak disebut. Jadi sebab itu para ulama kata basuhan tu wajib. Membasuh 3 anggota wuduk. Yang pertama muka, yang kedua tangan, yang ketiga kaki. Adapun kepala disapu. Jadi kita katakan dalam keempat-empat anggota wuduk ini, basuhan dan sapuan ini, maka di orang kata apa, yang perintah itu wajib, basuh dan sapu itu wajib. Cumanya apa? Yang wajib adalah basuhan yang pertama. Basuhan kali yang pertama. Dan disebut di sini annahu tawadda'a marrah-marrah. Ada riwayat yang menunjukkan Nabi wuduk sekali-sekali. Maknanya nak sekali basuhan bagi setiap anggota wuduk. Wa marrataini wa marratain. Wa marrataini marratain. Dan ada juga Nabi basuh anggota wuduk Nabi dengan 2 kali basuhan. Maknanya basuhan kali yang pertama dan kemudiannya basuhan kali yang kedua. Dan ketiganya adalah wasalasan salasa. Nabi kadang-kadang Nabi basuh 3 kali. Maknanya basuh muka 3 kali. Basuh tangan sampai ke siku pun 3 kali. Kemudian basuh kaki pun sampai ke buku lali pun sebanyak 3 kali. Wa fi ba'dil a'dha, sebahagiannya kadang-kadang ada satu anggota Nabi basuh 2 kali dan ada satu anggota yang lain Nabi basuh 3 kali. Contoh, maknanya kadang-kadang Nabi basuh sebahagian anggota wuduk dengan 2 kali basuhan. Kadang-kadang Nabi basuh anggota yang lain 3 kali basuhan. Contohnya muka Nabi basuh 3 kali, tapi bila bak tangan Nabi 2 kali. Jadi di sini juga adanya keluasan. Maknanya yang mana kita nak ikut pun boleh. Dan kesemua itu menempati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau kita lihat kepada kitab-kitab fiqh, khususnya kepada kitab-kitab bermazhab Syafi'i, maka kita akan mendapati bahawasanya mereka sebut basuhan yang wajib adalah basuhan yang pertama. Tapi antara perkara sunat di dalam wuduk adalah kita membasuh semuanya dengan 3 kali basuhan. Ni sunat dalam kitab-kitab fiqh. Baik. Selesai. Kemudian disebutkan di sini berkenaan dengan satu perbuatan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yatamadmadu wa yastanshiq. Semasa berwuduk ada 2 benda yang Nabi buat. Ini petunjuk Nabi. Ini hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Yang pertamanya adalah madmadah, berkumur. Nabi berkumur, madmadah. Dan yang keduanya adalah al-istinsyaq. Dan al-istinsyaq adalah memasukkan air ke dalam hidung. Para fuqaha kita ini berbeza pandangan tentang hukum keduanya. Hukum berkumur semasa wuduk dan hukum istinsyak semasa wuduk kepada 2 pandangan yang utama. Sebahagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan zahirnya wallahu a'lam, nanti kita akan melihat apa pandangan penulis kitab tentang hukumnya selepas daripada ini.
Cuma dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat. Tidak ada yang wajib dalam wuduk melainkan keenam-enam perkara itu sahaja, yang disebut sebagai arkanu al-wudu, rukun-rukun wuduk. Yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiganya membasuh dua tangan sehingga ke siku. Yang keempatnya menyapu sebahagian daripada kepala. Yang kelimanya membasuh dua kaki berserta buku lali. Dan yang keenamnya adalah tertib. Inilah keenam-enam yang wajib. Adapun selain daripada itu, yang tak disebut dalam 6 perkara ini, hukumnya adalah sunat. Macam berkumur, masukkan air dalam hidung, basuh telinga dan seumpamanya. Ini semua adalah sunat. Baik. Dan kemudian dikatakan di sini, kadang-kadang Nabi berkumur dan beristinsyak ni, kata penulis kitab, bigharfatin, dengan satu kali cedokan air. Maknanya Nabi cedok air dengan tangan, tapak tangan Nabi ni, Nabi ambil air, kemudian Nabi masuk ke dalam mulut dan berkumur. Wataratan bigharfatain, kadang-kadang dengan 2 kali cedok. Tapi istilah ni dia panggil gharaf ni, maknanya apa? Maknanya cedok guna tangan, tapak tangan ni. Tapak tangan tu dia ambil air, dia masuk dalam mulut. Sebahagian kata sekali, kadang-kadang 2 kali, dan kadang-kadang 3 kali juga. Jadi seolah-olah isyaratnya Nabi ni tidak lebih daripada 3 kali. Dan ini juga mengajar kepada kita supaya tidak al-israf, tidak israf. Apa itu israf? Israf ni berlebihan dalam menggunakan sesuatu yang halal. Berlebihan menggunakan sesuatu yang halal. Jadi sebab itu kita tengok ciri-ciri orang yang beriman, hamba-hamba Allah ni, mereka ni bukan level membazir, tak, membazir pun tak, israf pun tidak mereka lakukan. Walladzina, kata Allah, idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama, kata Allah. Dan mereka yang apabila mereka membelanjakan harta mereka, mereka tak israf, mereka tak kedekut. Apa makna israf? Israf ni dia berlebihan guna duit dia di jalan yang halal tetapi secara melampau. Benda tak perlu nak beli sampai 7 phone dalam satu masa. Dia 3 phone satu masa contoh. 3 tu pula semuanya iPhone 12 Pro Max contoh. Contohlah. Jadi sampai 3, 4, ini israf. Walaupun halal dia beli. Tetapi kalau tidak, dan dalam masa yang sama, walam yaqturu, dia tidak qatar. Dan qatar ni apa dia? Bukan qatar negara tu, ta, itu ta, ni ta. Al-qatru ni adalah kedekut. Di mana dia tidak boros, dan yang keduanya dia tidak kedekut. Tapi dia membelanjakan hartanya di pertengahan, di jalan pertengahan. Dia belanja juga, tapi taklah simpan sangat untuk kedekut keluarkan harta. Baik. Maknanya apa di sini? Nabi SAW tidak melebihkan daripada 3 kali basuhan dan cedokan dalam setiap perbuatan wuduk. Kan ada satu riwayat hadis yang sahih yang Nabi SAW tegur, janganlah kamu itu israf dalam wuduk. Yang ni saya nukil secara makna sahaja. Jangan israf dalam wuduk. Kemudian sahabat dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, adakah dalam wuduk pun terdapatnya israf? Nabi kata, ya, sekalipun kamu berwuduk daripada sungai yang mengalir. Sekalipun kamu berwuduk ala naharin jarin, kata Nabi SAW. Maknanya pada sungai yang mengalir deras. Maknanya kalau air sungai yang begitu banyak pun kita tak boleh nak berlebih-lebihan mengambil wuduk. Maknanya sampai basuh sampai 56 kali contoh. Untuk satu anggota wuduk. Tak, memadai 3 kali maksima. Baru sebahagian ulama memakruhkan basuhan kali yang keempat. Baik. Dan disebutkan di sini, wa kana yasilu bainal madmadati wal istinsyaq. Baginda menyambungkan, maknanya perbuatan tu berterusan. Selepas berkumur, istinsyaq. Itu makna baginda menghubungkan dan menggabungkan.
Wa kana alaihi salatu wassalam yasilu bainal madmadati wal istinsyaq, kata Imam Ibn Al-Qayyim. Dan Nabi mencedok satu ataupun separuh cedokan tu Nabi masuk ke dalam mulut, dan separuh cedokan yang berbaki Nabi masuk ke dalam hidung. Begitulah cara Nabi bermadmadah, berkumur dan beristinsyaq. Kemudian dikatakan di sini itu selesai perbahasan al-istinsyaq. Kemudian bagi penulis kitab mengatakan rahmatullahi alaih, walam yaji al-faslu bainal madmadati wal istinsyaq fi hadisin sahihin albattah. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW tak pernah pun memisahkan antara berkumur dan istinsyaq. Maknanya Nabi melakukan dalam perkara yang sama. Maknanya masuk air dalam mulut dan kemudiannya masuk air ke dalam hidung. Masuk air ke dalam mulut dan kemudiannya masuk air ke dalam hidung. Kemudian kata penulis kitab, wa kana yastanshiqu biyadihi al-yumna, Nabi beristinsyaq. Nabi memasukkan air ke dalam hidung baginda alaihi salatu wassalam. Kita kata al-istinsyaq adalah masukkan air ke dalam hidung. Dan istinsyaq Nabi menggunakan tangan kanan. Wa kana yastanshiqu biyadihi al-yumna, sallallahu alaihi wasallam, Nabi beristinsyaq dengan tangan kanan Nabi. Wa yastansiru bil yusra, dan Nabi istinsar. Ini satu kalimah baru yang kita baru sebut. Kita sebut madmadah, kumur. Kita sebut al-istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung. Dan satu lagi istilah yang disebutkan di sini, wa yastansir, Nabi beristinsar. Apa makna istinsar? Istinsar ini adalah mengeluarkan air daripada hidung. Setelah kita masukkan, maka kita keluarkan air tersebut daripada hidung. Maka perbuatan mengeluarkan air yang telah kita masukkan sebentar tadi daripada hidung, maka perbuatan tu namanya apa? Al-istinsar. Istinsar. Jadi kita kata Nabi ni istinsyaq dengan tangan kanan dan Nabi istinsar dengan tangan kiri. Begitu. Istinsyaqkan tangan kanan dan istinsar Nabi keluarkan air daripada hidung dengan tangan kiri. Selesai bab tersebut, wa kana yamsahu ra'sahu kullahu. Ini pandangan beliau. Ini kita dapat tengok pandangan penulis kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu keseluruhan kepala Nabi alaihi salatu wassalam ketika wudu. Nabi sapu keseluruhan kepala. Cuma perbuatan sapu keseluruhan kepala semasa wudu ni yang Allah perintahkan wamsahu biru'usikum wa arjulakum, itu ulama khilaf, ulama berbeza pandangan. Kewajipan mereka tak berbeza bahawasanya wajib menyapu kepala. Cuma perbezaan berlaku kepada apa? Perbezaan berlaku had yang mana daripada kepala untuk disapu, bahagian yang mana. Sebab itu kita dengar berlaku perbezaan pandangan. Sebahagian ulama kata sapu semua sekali, semua keseluruhan kepala. Ada pandangan kata begitu. Sebahagian ulama pula mereka kata separuh daripada kepala. Sebahagian ulama kata nasiyatul ra's, iaitu ubun-ubun kepala, bahagian hadapan kepala, ubun kepala. Tapi penulis kitab ni kita nampak kecenderungan dia, wa kana yamsahu ra'sahu kullahu, Nabi SAW menyapu keseluruhan kepala Nabi di dalam wudu. Cuma kalau tuan-tuan jelas dalam mazhab Syafi'i, kalau saya sebutkan bahawasanya yang wajib adalah apa? Mashu ba'dir ra's. Kita sapu sebahagian kepala. Kita sapu sebahagian. Sebahagian ulama kata selama kena kulit kepala ataupun kena kepada pangkal atau hujung rambut tersebut. Jadi itu telah mengangkat kewajipan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i juga, sapu seluruh kepala adalah disunatkan dalam mazhab. Adalah disunatkan dalam mazhab kita ini.
Kerana apa? Kerana kalau seseorang itu sapu keseluruhan kepala, maknanya dia keluar daripada semua khilaf ulama. Kalau kita sapu keseluruhan kepala semasa wuduk, semua pandangan tu dah termasuk dalam tu dah. Maknanya pandangan yang kata sapu separuh kepala ke, dah termasuk. Pandangan yang kata 1/3 ke, dah termasuk. Pandangan yang kata nasiyatul ra's pun, bahagian depan kepala pun dah termasuk juga. Dan kaedah menyebut apa? Kaedah fiqh kata apa? Al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar daripada khilaf tu hukumnya sunat. Jadi kalau ulama khilaf nak sapu yang bahagian yang mana keseluruhan kepala ke 1/2, kalau kita sapu seluruh kepala, keluar dah daripada khilaf. Walaupun dalam mazhab Syafi'i hukum sunat, yang wajib adalah sebahagian sahaja. Baik. Tapi zahirnya penulis kitab kita dia tak setuju. Dia kata di sini, walam yasih anhu sallallahu alaihi wasallam fi hadisin wahid annahu iqtasara ala mashi ba'di ra'sihi al-battah. Tak ada satu hadis yang sahih pun yang menunjukkan Nabi ni hanya menyapu sebahagian kepala je. Tak ada hadis sahih. Ibn al-Qayyim kata. Walakin kana idza masaha binasiyatihi kamala 'ala al-'amamah ataupun al-imamah tu. Akan tetapi kalaulah Nabi sapu kepada dia panggil nasiyatul ra's. Maknanya bahagian hadapan kepala tu. Kalau Nabi hanya sapu air ke situ sahaja pun, kata Ibn al-Qayyim, Nabi pasti akan menyambung dan menyempurnakan baki sapuan tersebut di atas serban Nabi. Jadi maknanya apa? Jadi maknanya Nabi ni sapu keseluruhan kepala. Bukan Nabi sapu bahagian depan kepala sahaja, tidak. Tapi jadi itu menunjukkan yang Nabi menyempurnakan baki sapuan ke atas kepala itu di atas serban Nabi SAW. Kan Nabi pakai serban. Baik. Selesai perbahasan tersebut. Dan di sini yang saya kata tadi, apa pandangan Ibn al-Qayyim tentang hukum berkumur dan beristinsyak semasa wuduk. Maka beliau kata di sini, walam yatawadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tamadmada wastansyaqa. Tidaklah Nabi berwuduk melainkan Nabi pasti berkumur dan beristinsyak. Begitu. Maknanya Nabi tidak pernah berwuduk melainkan dalam wuduk Nabi mesti Nabi akan berkumur dan mesti Nabi akan beristinsyak. Walam yuhfaz anhu annahu akhalla bihi marratan wahidah, dan tak ada riwayat yang mahfuz yang terpelihara daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawasanya baginda pernah meninggalkan perbuatan berkumur dan beristinsyak walau sekali pun. Tak ada satu hadis pun, dia kata, oleh Imam Ibn al-Qayyim. Baik. Begitu juga dia kata di sini, wa kadzalika kana wudu'uhu sallallahu alaihi wasallam murattaban mutawaliyan lam yukhalla bihi marratan wahidatan albatta. Dan begitu juga wuduk Nabi ni sallallahu alaihi wasallam adalah mengikut tertib. Jadi mengikut tertib ni maknanya apa? Niat dulu, kemudian barulah basuh muka, kemudian sapu kepala, kemudian tangan, kemudian kaki, kemudian itulah dianya. Jadi kelima-lima perkara itu mengikut tertib. Tertib ni adalah turutan, mengikut turutan yang telah disebutkan sebentar tadi. Daripada mana dapat tertib tersebut? Daripada Quran. Iaitu Allah kata, "Idza aqamtum ila salati faghsilu wujuhakum." Nampak? Allah sebut yang pertama sekali basuh muka. Kemudian apa dia? Wa faghsilu wujuhakum. Yang keduanya adalah wa aydiyakum. Keduanya basuh tangan. Saya betulkan balik jika ada silap yang tadi tu. Yang ketiganya sapu kepala, dan yang keempatnya adalah basuh kaki. Jadi ikut turutan tersebut. Dua lagi tak ada, iaitu tertib dan niat. Tetapi setiap amalan bergantung kepada niat berdasarkan hadis Al-Bukhari dan Muslim itu, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Baik. Kemudian dikatakan di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam
yamsahu ala ra'sihi tarah. Kadang-kadang Nabi ni dia sapu kepala Nabi. Dia sapu kepala. Wa 'ala al-imamati taratan, dan kadang Nabi sapu air wuduk tu, Nabi sapu di atas serban Nabi. Dan wa 'ala an-nasiyati wal imamati taratan, dan kadang-kadang Nabi buat dua-dua sekali. Maknanya separuh Nabi sapu nasiyah. Nasiyah ni bahagian depan kepala kita ataupun ubun kepala kita. Dan yang keduanya baki tu Nabi sapu di atas serban. Tapi dari sudut praktikalnya kita jarang buat. Kita hanya sapu kepala. Dan dikatakan di sini wa amma iqtisaruhu 'ala an-nasiyati mujarradah falam yuhfaz anhu. Adapun perbuatan kalau katakan Nabi ni berpada dengan sapu nasiyah tu ra's tadi saja, bahagian depan kepala sahaja tadi, Nabi hanya sapu itu sahaja, tidak keseluruhan kepala, maka kata penulis kitab falam yuhfaz anhu, maka tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sabit tu maknanya kalau ada hadis pun hadis tu tak sahih. Itu makna dia. Dan dalam hadis sahih tidak menyebutkan perkara tersebut. Baik. Dan kemudiannya dikatakan di sini wa kana sallallahu alaihi wasallam yaghsilu rijlaihi idza lam yakuna fi khuffaini wala jawrabain. Terjemahannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh dua kaki baginda sekiranya Nabi tidak memakai khuf. Sekiranya Nabi tidak memakai khuf. Ataupun sekiranya Nabi tidak memakai jawrabain. Jawrabun apa dia? Stokin. Jawrab. Maknanya kalau Nabi tak pakai khuf, khuf ni adalah kasut yang diperbuat daripada kulit. Maknanya kasut yang diperbuat daripada kulit, dan dari sudut dia punya hadnya adalah dia menutupi kita punya buku lali. Dia tutup buku lali. Jadi Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, baginda kalau nak ambil wuduk dalam bab basuhan kaki, Nabi akan basuh kaki. Cuma bilanya Nabi tak basuh kaki ketika Nabi ambil wuduk, bila Nabi pakai stokin atau Nabi pakai khuf. Itulah kenyataan penulis kitab. Dan bila baginda memakai keduanya, apa yang Nabi buat? Nabi basuh kaki ke tidak? Jawapannya tidak. Bila Nabi pakai khuf ataupun ketika Nabi pakai stokin sallallahu alaihi wasallam, wa yamsahu alaihima idza kana fil khuffaini awil jawrabain, barulah Nabi ketika itu tidak basuh tapi Nabi sapu. Dan sapuan kita katakan adalah pada bahagian atas khuf. Pada bahagian atas khuf. Kerana itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ini apabila Nabi memakai khuf dan Nabi mengambil wuduk, pada sapuan di kaki Nabi di atas khuf itu, Nabi menyapu di bahagian atasnya. Baik. Dan disebutkan di sini wa kana sallallahu alaihi wasallam yamsahu udhunaihi ma'a ma'i ra'sih. Dan ketika Nabi mengambil wuduk, Nabi menyapu dua telinga Nabi, dan dua telinga ini dia tidak termasuk dalam anggota wajib. Basuh telinga ketika wuduk dia sunat. Tapi dikatakan di sini Nabi SAW menyapu dua telinga Nabi dengan air basuhan kepala, air sapuan kepala. Jadi maknanya di sinilah, selepas Nabi sapu kepala tu, terus Nabi pergi ke telinga Nabi. Maknanya begitu. Selepas Nabi sapu kepala, Nabi terus pergi ke telinga. Begitulah yang cuba disampaikan. Wa kana yamsahu zahiraha wa batinaha. Dan untuk, ataupun saya minta maaf, wa kana yamsahu zahirahuma wa batinahuma. Ketika Nabi basuh dua telinga kanan dan kiri ni, ketika Nabi sapu dua telinga tersebut,
maka Nabi menyapu di bahagian dalam dan luar. Maknanya luar dan dalam telinga, zahir dan batin telinga. Walam yasbut anhu annahu sallallahu alaihi wasallam akhadha lahuma ma'an jadidan. Dan tidak sabit, maknanya tidak sahih daripada perbuatan Nabi selepas Nabi sapu kepala, kemudian Nabi ambil pula air yang baru nak sapu telinga atau basuh telinga tersebut. Tak sabit. Maknanya Nabi hanya menggunakan sapuan yang sama daripada sapuan air ke atas kepala tadi, kemudian terus pergi kepada telinga tanpa Nabi mengambil ma'an jadidan, air yang baru. Begitu. Kemudian disebutkan di sini, walam yasihha anhu fi mashil unuqi hadithun albattah. Kadang-kadang sebahagian orang, kalau kita tengok masyarakat kita ini, ketika dia ambil wuduk, dia basuh tengkuk, dia basuh leher. Al-unuq adalah leher ataupun tengkuk dia. Kadang sebahagian orang kita tengok dia sapu tengkuk dia ketika dia ambil wuduk dengan air lah. Tapi apa jawapan, apa pandangan Ibn Al-Qayyim? Dia kata walam yasih anhu, tak sahih pun hadis tentang tu. Maknanya tak ada hadis sahih walau satu. Al-battah ni maknanya tak ada langsung. Maka tidak ada satu pun hadis yang sahih menunjukkan Nabi SAW menyapu tengkuk baginda, leher baginda semasa wuduk. Dan begitu juga dengan bacaan semasa wuduk. Dengan bacaan semasa wuduk. Walam yuhfaz anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ala wudu'ihi syai'an ghairat tasmiyah. Dan tidak terdapat hadis yang mahfuz daripada Nabi SAW bahawasanya baginda membaca sesuatu pun ketika wuduk Nabi kecuali satu bacaan saja, iaitu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu sebahagian ulama khilaf. Sebahagian ulama kata wajib bismillah ni semasa wuduk. Tapi sebahagian ulama kata sunat. Sebahagian kata sunat. Kedua-dua mereka sepakat bahawasanya membaca bismillah sebelum kita mulakan wuduk adalah disyariatkan, dituntut. Cuma kadang-kala tuntutan tu dia membawa kepada hukum apa yang inilah para ulama kita berbeza. Sebahagian kata wajib, sebahagian kata sunat. Maknanya kalau seseorang itu dia tidak membaca bismillah bagi pandangan yang kata wajib, dia berdosa. Cumanya wuduk dia sah. Kerana apa? Walaupun ia wajib, tetapi ia bukan rukun. Nampak? Di sini ada perbezaan. Rukun itu adalah wajib. Rukun wuduk adalah wajib. Tetapi bukan semua benda wajib itu rukun. Ini kita kena jelas. Samalah macam dalam salat. Sebahagian ulama kata khusyuk dalam salat tu wajib. Tapi ia bukan rukun. Ia bukan rukun. Rukun salat ni kita dah ketahui dan kita telah pelajari dan kuasai, insya-Allah. Maka ia tidak ada dalam salah satu daripada rukun-rukun salat adalah khusyuk dalam salat. Ini tidak dinyatakan. Jadi yang Nabi baca ketika Nabi nak ambil wuduk apa dia? Tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seseorang berpada dengan bismillah sahaja pun tak ada masalah. Bismillah, kemudian dia ambil wuduk. Tapi sentiasalah sebutan yang lebih afdal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu Al-Quran pun dimulakan dengan lafaz basmalah pada setiap surah kecuali surah Taubah saja. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis kitab kita ini, wa kullu hadithin fi adhkaril wudu' alladhi yuqalu alaihi fakadhibun mukhtalaqun lam yakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an minha wala 'allamahu li ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan. Dan semua hadis yang menyebutkan berkenaan dengan zikir-zikir Nabi semasa wuduk semuanya adalah palsu belaka, kata beliau. Semuanya adalah palsu. Dan mukhtalaqun. Mukhtalaq. Apa makna mukhtalaq?
Mukhtalaq ni adalah nama lain bagi hadis maudhu'. Nama lain bagi hadis maudhu'. Maudhu' ni adalah hadis yang direka, hadis yang dicipta. Maka begitulah makna mukhtalaq, yang direka dan dicipta. Dan Allah menciptakan kita, maka kita adalah apa ya? Kita adalah makhluk. Jadi sama sahaja mukhtalaq dan makhluk. Jadi Ibnul Qayyim, beliau mengatakan bahawasanya semua hadis yang menceritakan tentang zikir-zikir wuduk Nabi SAW, semuanya adalah tidak sahih. Semuanya adalah dusta dan palsu. Lam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'a, Nabi tidak mengatakan walau sedikit pun, wala 'allamahu li ummatihi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda tidak pun mengajarkan kepada umatnya tentang zikir itu. Cuma dikatakan di sini ada dua sahaja bacaan yang Nabi baca semasa wuduk. Disebutkan di sini, wa sabata anhu at-tasmiyatu fi awwalih, dan sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan bismillah pada permulaan wuduk. Yang ni sabit. Sabit tu maknanya ada riwayat yang menunjukkan Nabi buat. Nabi baca bismillah pada permulaan wuduk, iaitu sebelum nak ambil wuduk tu bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan satu lagi ucapan yang berkait dengan wuduk adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ni bila nak baca ni? Selepas wuduk. Selepas wuduk. Yang ni riwayat ni kata Ibnul Qayyim, dia adalah riwayat yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, dan ini boleh dikatakan sebagai zikir selepas wuduk. Yang lain-lain daripada itu kata Ibnul Qayyim tak sahih. Tapi yang sahih ni, Nabi nak mulakan wuduk baca bismillah, dan Nabi akhiri wuduk dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebahagian tambah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Cuma mungkin dia lah di sisi Ibnul Qayyim ia tidak sahih. Kalau tidak mesti dia sebutkan. Begitu. Kerana kita kena jelas yang Ibnul Qayyim ini juga dia adalah bahagian daripada ulama hadis, bahagian daripada ulama hadis. Dan disebutkan di sini sebagai penutup, walam yakun yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi awwalihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun mengucapkan pada awal wuduk nawaitu raf'al hadath. Nabi tak pernah sebut nawaitu raf'al hadath, ataupun wala istibahatis salah, iaitu nawaitu istibahatis salah. La huwa, Nabi pun tak pernah sebut, wala ahadun min ashabihi albattah, sahabat Nabi seorang pun tak ada sebut begitu. Walam yurwa anhu fi dhalika harfun wahid, dan tidak diriwayatkan daripada Nabi tentang hal tersebut satu huruf pun. La bi isnadin sahih, tidak dengan sanad yang sahih, wala da'if, bahkan hadis da'if pun tak ada sebut Nabi sebelum nak mulakan wuduk Nabi baca nawaitu raf'al hadathi sekian dan sekian. Cuma di sini dari sudut perbahasan fiqh, saya kata begini. Ulama sepakat yang wajib adalah niat. Ulama sepakat yang wajib adalah niat. Berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amalan bergantung kepada niat. Wuduk ni amalan tak? Wuduk amalan. Maka wuduk pun bergantung kepada niat. Cuma yang kita bacakan sebentar tadi, nawaitu raf'al hadas contoh, ataupun nawaitu istibahatis salat, ataupun nawaitu istibahata bihis salah.
Aku niat untuk mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Aku niat untuk mengharuskan salat dengan wuduk ni. Yang ni semua dalam mazhab Syafi'i adalah sunat. Mazhab Syafi'i sama sekali tidak menafikan bahawasanya niat an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat tempatnya dalam hati. Yang ni disebut pun dalam mazhab. Cuma berkenaan dengan talafuz niat ni tadi. Macam di sisi Ibn Al-Qayyim, dia kata Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah baca apa pun. Nabi tak baca nawaitu raf'al hadas. Nabi tak baca nawaitu istibahatas salah. Nabi tak baca sekian dan sekian. Ataupun nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Nabi tak baca. Nampak? Jadi bagi Ibn Al-Qayyim, kalau Nabi tak pernah baca, kita pun tak perlulah buat. Ini kaedah dia kerana amalan kita ini dituntut untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi buat, kita buat. Yang Nabi tak buat, kita tidak buat. Begitu. Cuma dalam mazhab Syafi'i, kita katakan disunatkan untuk melafazkan niat. Disunatkan untuk melafazkan niat wuduk. Tapi yang wajibnya apa? Yang wajib niat di dalam hati. Yang wajib niat di dalam hati. Kemudian disebutkan di sini dalam proses berwuduk Nabi, walam yatajawazus salasa qattun. Nabi tak pernah pun membasuh atau menyapu anggota wuduk Nabi melebihi 3 kali. Begitu. Ini kita kena jelas. Maknanya kalau Nabi basuh muka pun ketika wuduk, basuhan tu 3 kali je maksima. Tidak yatajawaz, tidak Nabi melebihi daripada itu. Baik. Ataupun dan dikatakan di sini, wa kadzalika lam yasbut anhu annahu tajawaza al-mirfaqaini wal ka'bain. Begitu juga tidak sabit riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya menunjukkan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam membasuh lebih ataupun melangkaui lebih daripada, kalau kita kata mirfaqain ni, kalau kita kata mirfaqain ni siku, Nabi tak pernah lebih sampai ke atas daripada siku. Itu makna dari sini. Maknanya kalau yang wajib tu adalah tangan sampai siku, maknanya sampai siku je. Tak adalah terlebih-lebih sampai ke orang kata berbahu, tidak. Ataupun kalau kita katakan sebentar tadi, Al-Ka'bain ni tadi, kaki ni sampai kepada buku lali. Jadi Nabi akan membasuh buku lali sahaja. Tak, mana tidaklah sampai ke betih pula Nabi basuh, tidak. Yang tu maknanya dikata sini walam yasbut, bismillahirrahmanirrahim, walam yasbut anhu annahu tajawazal mirfaqaini wal ka'bain. Ketika Nabi basuh siku dan ketika Nabi basuh buku lali, Nabi tak pernah lebih daripada had keduanya tersebut. Baik. Cuma saya kena sebut juga, dalam mazhab Syafi'i disunatkan untuk lebih sedikit sahaja. Tidak sampai kepada tahapan yang terlalu lebih, tapi disunatkan untuk lebih sedikit. Kerana khawatir kalau kita ni tak kena kepada anggota wuduk air tersebut. Seolah-olah kaedahnya adalah biar lebih sedikit asal jangan kurang sedikit. Kerana kalau kurang sedikit tak sah wuduk. Dan bila tak sah wuduk, tak sah apa? Tak sah salat. Bila tak sah wuduk, tidak sah salat. Tapi kalau lebih sikit apa? Macam kalau kita ni sampai siku tapi atas sikit, sebab kita khawatir tak kena air. Ataupun kita basuh buku lali, kita basuh lebih sikit ke atas sedikit daripada buku lali, yang ni tidak ada masalah. Dan kemudiannya ada persoalan yang berkait dengan tanshiful wudu'. Tanshif al-wudu'. Apa makna tanshiful wudu'? Tanshiful wudu' maknanya adalah kita mengelap anggota wuduk kita. Kita mengelap basuhan tersebut. Kita lap. Sama ada dengan tuala, ataupun dengan tisu, ataupun dengan hair dryer. Begitu. Begitu perbahasan moden. Maka dikatakan di sini, walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tadu tanshifa a'dha'ihi ba'da al-wudu'. Nabi ni tak pernah, ataupun Nabi tak pernah menjadikan adat. Nabi tak pernah menjadikan adat kebiasaan Nabi selepas ambil wuduk sapu.
dengan kain ke, sapu dengan tuala ke. Nabi tak menjadikan tu sebagai adat kebiasaan sallallahu alaihi wasallam. Tapi maknanya apa? Maknanya bila Nabi tak pernah jadikan adat kebiasaan, adalah kadang-kadang Nabi lap juga. Adalah kadang Nabi sapu basuhan air basuhan wuduk tersebut. Cuma kalau dari sudut fiqahnya apa dia? Dari sudut fiqah, dari sudut hukum, maka kita katakan sunat untuk kita tidak lap. Itu maknanya. Maksudnya selepas ambil wuduk, sunat untuk kita ni tak lap anggota wuduk tersebut, tapi kita biarkan sahaja air basuhan wuduk tu kekal pada anggota tersebut. Biarkan sahaja. Dan sebahagian ulama-ulama hadis mereka kata kerana adanya barakah, ada keberkatan, Sebab itu ia dibiarkan pada anggota kita dan tidak dilap dan dihilangkan. Dalam ni dia kata Nabi tak menjadikan kebiasaan lap wuduk. Maknanya kebiasaan Nabi adalah membiarkan tanpa dilap. Itu maknanya. Tapi memang ada riwayat yang menunjukkan Nabi pernah minta mandil ni tuala untuk Nabi lap. Sebab itu kalau perbahasan hukum fiqah, dari sudut hukum ulama tak kata haram. Maknanya kalau kita lap anggota wuduk kita selepas wuduk, ulama tak kata haram. Tapi paling tinggi makruh. Paling tinggi pun makruh kerana kebiasaan Nabi membiarkan sahaja anggota wuduk. Di situ ada exception. Kita kena tahu likulli qawaid istisnaat. Pada setiap kaedah ada exception dia. Macam kaedah asal begini tapi ada pengecualian dalam bab-bab tertentu. Macam tu. Jadi kita katakan kalaulah bagi orang tersebut dia memang kulit dia ni memang sensitif dengan air. Jadi selepas dia ambil wuduk, dia boleh ambil wuduk, cuma dia tak boleh biarkan air tu lama jadi dia lap. Ini tak ada masalah. Bahkan ketika ada hajat tak makruh pun. Ketika ada hajat keperluan macam ni tak makruh. Tambahan satu lagi, kalau cuaca terlampau sejuk, kita duduk hotel contoh. Macam kita duduk Baitul Salam ni macam hotel lah ni, sejuk je. Jadi kita duduk sejuk begini. Jadi kita ambil wuduk pula. Ambil wuduk dalam kesejukan yang melampau ni boleh jadi macam saya sendiri secara peribadi rasa tak selesa bila tangan ni basah kena ke baju dia, jadi kita nak solat pun jadi tak selesa. Jadi dia jadi macam tidak selesa. Walaupun ialah sebahagian ulama kata ada keberkatan dan seumpama, tanpa kita nafikan pandangan-pandangan tersebut, tapi kita katakan sekiranya ada keperluan macam cuaca terlampau sejuk dan kita sensitif dan seumpamanya, yang ni diberikan pengecualian. Diberikan pengecualian. Tapi asasnya dikata di sini Nabi tak menjadikan kebiasaan Nabi mengelap anggota wuduk selepas wuduk. Wala sahha anhu fi dhalika hadisun battah. Tak ada hadis sahih pun yang cerita tentang Nabi lap wuduk. Tidak ada hadis sahih. Balil ladzi sahha anhu khilafuhu. Bahkan yang sahih pada Nabi adalah yang menyelisihinya. Maknanya Nabi membiarkan anggota wuduk. Bukan bila kita kata tak ada hadis sahih, bukan makna tak ada hadis. Ini kita kena jelas. Ada hadis tapi boleh jadi dhaif di sisi penulis kitab. Nampak? Ada hadis namun dia dinilai dhaif oleh penulis kitab. Sebab tu macam saya katakan tadi. Jadi sebahagian ulama ni kecenderungan mereka berbeza dalam pentasihan hadis dan mengeluarkan hukum daripada hadis. Dan yang terakhirnya hadirin dan hadirat, walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam ay yusabba alaihi alma'u kullama tawadda. Nabi ni setiap kali Nabi berwuduk bukan menjadi satu petunjuk Nabi untuk dicurahkan air ke badan Nabi, tak. Tapi Nabi yang menceduk ataupun Nabi yang mengambil air tersebut, bukan dicurahkan kepada Nabi. Bukan. Sabba ni ataupun sabbu ni adalah kita mencurahkan air. Bukanlah macam basuh-basuh gitu, tak. Tapi Nabi mengambil satu persatu dan Nabi membasuh dengan tangan Nabi. Macam seperti kebiasaan kita dengan air paip ke, dengan air di kolah ke tempat kita ambil wuduk. Baik. Dan ada satu lagi perbuatan yang sunat dalam fiqh. Wa kana yukhallilu lihyatahu ahyanan. Kadang-kadang Nabi ni ketika ambil wuduk, Nabi akan menyela janggut-janggut Nabi yang panjang. Nabi ada lihyah. Lihyah adalah janggut. Jadi janggut Nabi panjang. Jadi Nabi sela dengan jari jemari Nabi menggunakan air kepada celahan-celahan janggut tersebut. Tapi kata Ibn Al-Qayyim apa dia? Walam yakun yuwazibu ala dhalik. Tapi Nabi tak melakukan ia secara berterusan.
Al-muwazabah ni adalah perbuatan yang dilakukan secara konsisten, secara berturut-turut atau berterusan. Maknanya Nabi kadang-kadang je, kata Ibn Al-Qayyim, kadang-kadang je Nabi wuduk, Nabi sela jari jemari Nabi di dalam janggut, ataupun Nabi sela janggut Nabi dengan jari Nabi. Baik. Kemudian dikatakan di sini waqad ikhtalafa a'immatul hadits fih, dan ulama-ulama hadis khilaf tentang hadis tersebut. Hadis Nabi membasuh janggut ni ulama khilaf. Dan dikatakan di sini wa kadzalika takhlilul asabi' lam yakun yuhafaz alaih. Demikian kalau kita ambil wuduk ni, kita sela jari jemari kita, maknanya kita masukkan air di celah-celahan jari ni. Ibn Al-Qayyim kata tak ada hadis pun sebut tentang benda tu. Tak ada hadis yang sebut tentang menyela jari jemari ni. Maknanya tak ada hadis yang sahih di sisi beliau. Itu makna dia. Adapun dalam mazhab Syafi'i, takhlilul asabi' ni, menyela jari jemari, maknanya kita masukkan air ke celahan jari jemari ni, hukumnya adalah apa? Sunat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, fuqaha kata apa? Wajib sekiranya kita yakin kalau kita tak buat benda tu, air tak kena kepada tangan kita. Sedangkan tangan adalah anggota wuduk yang wajib. Jadi kalau kita tak sela, air tak sampai ke kulit. Jadi bila tak sela, maka jadi ketika itu menyela tu jadi wajib. Menyela tu maknanya kita memasukkan air ke dalam celahan jari jemari ni supaya nak bagi air tu kena juga kepada anggota wuduk. Tapi hukum asalnya sunat. Kalau kita dah yakin yang kalau kita basuh begitu, maka air sampai ke tempat wuduk, ke anggota wuduk. Tapi kalau kita rasa kalau kita main basuh gitu air tak kena ke celah tu, maka kita wajib menyela air dengan jari jemari kita. Ataupun saya minta maaf, menyela jari jemari kita dengan air wuduk. Selesai perbahasan tersebut dan saya rasa memadai sekadar itu. Oleh kerana kita mula agak lewat sebentar tadi, saya pun habis agak lewat. Kita mula tadi dalam 9.50 sekiranya saya tak silap, dan sekarang pun dah pukul 10.50, dan perbahasan fasal yang pertama kita pun telah tamat berkenaan dengan petunjuk Nabi SAW semasa berwuduk. Jadi saya rasa memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.